Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pagi ni kita akan sambung kepada PDPR yang kedua. Okay, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah jenis-jenis insurans dan kita akan belajar macam mana kita nak mengira premium bulanan dan premium tahunan. Kita tengok kalau kita cukup masa, kita akan sambung kepada premium bulanan. Okay? Okey, cuba kamu tengok kepada skrin cikgu. Okey. Okey, kamu boleh juga tengok dalam buku teks e-book matematik. Okey, di mana insurans ni dia terbahagi kepada dua, iaitu insurans hayat dan lagi satu adalah insurans am. Okey, ni yang kedua. Yang pertama adalah insurans hayat. Okey. Nampak tak gambar payung tu? Okey. Apa yang insurans hayat ni cover? Okey, apa yang dia lindungi? Yang pertama dia lindungi daripada kematian. Bukan maksudnya dah mati dia nak lindungi diri kita dari kematian. Tak, dia akan memberikan perlindungan kepada amanah kepada keluarga si mati lah. Okey, yang kedua adalah penyakit kritikal. Okey. Yang ketiga adalah hilang upaya. Hilang upaya ni macam cacat lah. Keilatan tu cacat lah. Okey. Okey, kat sini dia kata, cikgu highlightkan lah. Okey, tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Okey, maksudnya dia bukan nak melindungi pemegang polisi tu, dia nak melindungi ahli keluarga je. Sebab pemegang polisi ni dia kan ada pendapatan, dia kan ada kerja. Jadi bila hilang tempat pergantungan, maka syarikat insurans ni akan membayar pampasan lah. Okey, berdasarkan insurans yang dia beli ya. Okey, yang kedua adalah insurans am. Okey, apa dia insurans am? Insurans am ni terbahagi kepada beberapa jenis juga. Yang pertama adalah insurans motor. Okey, nama je motor tapi insurans ni untuk motosikal, kereta, lori, bas ataupun kenderaan bermotor lain lah. Okey, yang kedua adalah insurans kebakaran. Okey, insurans kebakaran ni untuk premis lah, untuk bangunan ke, untuk kenderaan ke. Okey. Yang ketiga adalah insurans perubatan dan kesihatan. Yang keempat adalah insurans kemalangan diri dan yang kelima adalah insurans perjalanan. Jadi kita tengok sikit-sikit apa dia insurans. Okey. Insurans motor. Insurans motor memberi perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Tak kisahlah masa saya terang tadi, lori ke, bas ke, kereta ke. Okey, dia ada 3 jenis Yang pertama adalah pihak ketiga. Pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dan yang ketiga adalah yang komprehensif. Okey. Okey, anda boleh baca apa yang dimaksudkan dengan pertama. Okey, kat sini ada. Okey. Okey, dalam insurans motor, siapa pihak pertama, siapa pihak kedua dan siapa pihak ketiga. Apa maksud pihak pertama, pihak kedua dan pihak yang ketiga? Okey, sekejap. Okey, pihak pertama, kalau kat sini kita tengok kepada pihak pertama adalah pemandu itu sendiri ataupun kita namakan sebagai hari tu. Pada kelas sebelum ni kita katakan diri kita ni adalah sebagai pemegang polisi. Okey, pihak yang kedua adalah siapa? Syarikat insurans. Pihak ketiga tu siapa? Orang yang terlibat dengan kemalangan disebabkan oleh pemandu, tidak termasuk penumpang. Okey. Siapa? Maksudnya orang yang kita langgar ataupun orang yang terlibat bersama-sama accident dengan kita atau kemalangan dengan kita lah. Itu pihak yang
3. Okey. Itu adalah insurans motor. Okey. Yang kedua adalah insurans kebakaran. Okey, insurans kebakaran dia kata memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah, kediaman ataupun bangunan perniagaan. Okey? Okey. Pampasan itu akan diberikan untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi. Okey. Okey, seterusnya insurans perubatan dan kesihatan. Okey? Apa yang dilindungi untuk insurans perubatan dan kesihatan? Okey, dia polisi yang terdapat dalam ni adalah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya dan insurans pendapatan hospital. Okey, maksudnya apa-apa kos perubatan ini akan ditanggung oleh syarikat insurans lah. Okey, seterusnya adalah insurans kemalangan diri. Okey, insurans kemalangan diri adalah dia akan memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kesakitan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca daripada kemalangan. Okey, maksudnya tak kisahlah kemalangan dekat mana sekalipun, dekat kilang ataupun di jalan raya, asalkan dia ada kecederaan anggota badan, contohnya terputus tangan, putus kaki, patah, apa-apa yang melibatkan apa-apa yang berpunca daripada kemalangan, okey, dia akan cover itu untuk kemalangan diri. Tapi dia berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan dan insurans kesihatan. Okey, seterusnya insurans perjalanan. Okey, tak kisahlah perjalanan melalui laut, udara ataupun darat. Dia seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport, duit, belanja perubatan dan lain-lain. Maksudnya kalau kita travel, kalau kita pergi melancong ke mana-mana, katalah ada kecacatan ke, ada hilang bagasi ke, beg kita hilang ke, pasport kita hilang, duit kita hilang, ataupun kita dalam perjalanan itu kita terlibat dengan kita perlukan rawatan, dan kos perubatan tu akan dilindungi untuk insurans di dalam insurans perjalanan. Okey. Okey, apa dia? Kita masuk kepada insurans berkelompok dan insurans. Okey, insurans berkelompok. Apa dia insurans berkelompok? Dia ada dua jenis. Insurans berkelompok ni dia memberi perlindungan kepada sekumpulan aktiviti, sekumpulan individu, maksudnya pekerja syarikat ke, murid sekolah ke, ataupun pelajar IPTA ke, secara ramai-ramai lah. Itu dinamakan sebagai insurans berkelompok. Tapi dia ada dua jenis, iaitu insurans berkelompok kepada organisasi, yang ini kepada pekerja-pekerja syarikat. Nampak ni dia tulis pekerja-pekerja syarikat. Pekerja-pekerja syarikat. Okey. Dan untuk insurans berkelompok murid ni adalah insurans perlindungan kewangan yang disediakan kepada murid lah, untuk murid di sekolah, tak kisahlah murid pelajar sekolah menengah ataupun pelajar sekolah rendah. Okey, contohnya dekat Malaysia ni, kerajaan kita telah menyediakan skim perlindungan kepada murid-murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Okey. Lagi satu yang insurans berkelompok ni, contohnya ada sebuah kilang. Okey, katalah ada sebuah kilang Honda. Katalah kilang Honda dia telah membeli insurans untuk pekerja-pekerja dia. Tak kisahlah dari mana-mana pun institusi ataupun syarikat insurans untuk pekerja dia. Apa-apa jadi pada pekerja dia, syarikat insurans ni akan memberi pampasan yang sewajarnya kepada